Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Al-Hidayah. Minggu ini Al-Hidayah bersiaran dari Tajman Enterprise, sebuah kedai menjual perabot jati terletak di Nilai 3, Negeri Sembilan, Darul Khusus. Memulakan siaran Al-Hidayah hari ini, kita renungi dulu firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 71 yang bermaksud, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Untuk itu kita sambung perbincangan bersama yang berbahagia Ustaz Fadil Ismail mengenai pesanan Rasulullah untuk wanita. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada puan-puan yang ada di sini dan juga penonton di rumah. Alhamdulillah, dipermudahkan Allah kita berjumpa sekali lagi pada hari ini, yang mana untuk kita terus memahami apakah yang dipesan oleh Rasulullah SAW kepada kita, khususnya kaum wanita. Dan pada minggu lepas kita ada menyebutkan berkenaan dengan hadis Nabi berpesan kepada Aisyah tentang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak sambung sedikit dalam hadis itu, kita tertinggal minggu lepas, iaitu berkenaan dengan rifq. Yang mana rifq yang dipesan, pesanan kedua daripada Nabi, iaitu lemah lembut. Dia ada 3 perkara. Yang pertama, berlapang dada. Yang kedua, berseri muka. Yang ketiga, redha kepada apa yang berlaku. Contohnya dalam berdakwah Nabi SAW. Nabi SAW dia pernah berjalan, ni kelembutan daripada Rasulullah yang perlu kita ikut. Nabi pernah berjalan satu hari, dia nampak seorang perempuan non-Muslim. Perempuan ni bukannya Muslimah, dia non-Muslim. Dia nampak perempuan ni berjalan membawa kayu api. Nabi kata, makcik, boleh tak saya bantu membawa kayu api? Rasulullah minta bantu. Makcik ni kata, oh terima kasihlah nak. Dia pun bagi kayu api. Rasulullah bawa kayu api itu sebelah makcik. Sambil berjalan, makcik ni tiba-tiba bertanya, engkau kenal tak ada seorang tu nama dia Muhammad? Makcik ni tak kenal Nabi Muhammad. Rasulullah kata apa? Kenal makcik, kenapa? Kau jangan kawan dengan dia. Dia ini bawa agama yang pelik-pelik. Dia ini merosakkan agama nenek moyang kita. Dia ini bla 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 bla, macam-macam lah yang dia maki Nabi SAW. Nabi ketika tu macam mana? Masa sejalan sebelah makcik ni, Nabi cool. Masya Allah. Nabi senyap je, Nabi melayan saja. Sampai di rumah makcik tu, Nabi letak kayu api. Bila Nabi dah letak, Nabi kata, makcik, saya dah letak kayu api, saya minta izin kalau sekiranya dah tak ada apa-apa, minta balik. Makcik ni kata apa? Bila Rasulullah nak balik, makcik ni macam pelik sebab Rasulullah ni baik sangat. Makcik ni kata, nak, nanti dulu nak mai sini. Rasulullah pun datang, kenapa makcik? Ada apa lagi makcik? Siapalah nama anak yang baik hati ni yang tolong makcik ni? Nak sangat makcik kenal. Nabi pun tersenyum, Nabi pergi dekat dengan makcik tu, Nabi kata apa? Inni Muhammad Rasulullah. Akulah Muhammad, pensuruh Allah. Terperanjat makcik tu. Bila terperanjat makcik tu keluar apa daripada mulut dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan kau wahai Muhammad pensuruh Allah. Masya Allah. Masuk Islam dia, Nabi tak cakap apa. Nabi tunjuk akhlak dia, tunjuk kelembutan dia. Masuk orang tu ke dalam Islam. Itu yang penting kita ni. Dan bagi orang perempuan, jangan garang-garang sangat di rumah. Kadang-kadang kita dah tension sangat, banyak masalah. Kadang tinggi suara kita pada suami kita, tinggi suara kita pada anak-anak kita, melampaui batas. Maka ini bukan cara dia. Kerana itu perempuan yang dirahmati Allah SWT dalam kelembutan ni, lapangkan dada, sentiasa redha. Apa yang berlaku pada kita, Allah, ini ujian daripada Allah. Kan tadi minggu lepas saya dah sebut berkenaan dengan kekuatan. Maka bila dah ada kekuatan, redha. Ini salah satu juga nak tarbiyah diri kita. Redha, ada hikmah dia. Kuatkan. Bila rasa tension, istighfar. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dan kemudiannya satu lagi, serikan muka kita. Perempuan ini satu kelembutan.
Suami macam mana marah pun kada kita senyum, suami akan lembik perempuan rahmati Allah. Ini satu kaedah ya. Karena itu Nabi kata dalam hadis yang lepas apa dia? Kelembutan ini penghias diri. Yang mana termasuk dalam situ talaqatul wajhi, iaitu seri muka. Seterusnya perempuan rahmati Allah, itu sambungan pada hadis yang lepas dan kita baca iaitu hadis yang seterusnya berkenaan dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi dalam riwayat an Ummul Ala qalat, daripada Ummul Ala berkata, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah. Ummul Ala ni pernah satu hari didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi dia. Dia duduk dekat Ummul Ala, dia kata apa? Sesungguhnya sakit orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Nak kata rupanya sakit kita, susah kita, rupanya Allah bagi bukan saja-saja nak bagi, bahkan menghapuskan dosa-dosa kita. Khususnya dosa-dosa kecil. Maka puan-puan rahmati Allah, daripada hadis ni kita tengok yang pertama, iaitu sabar. Puan-puan, kita kena banyak sabar. Dalam menghadapi ujian Allah kena banyak sabar. Sebab Allah datangkan rahmat setiap malam bagi orang yang sentiasa bersabar. Kerana itu orang perempuan minta sungguh. Minta sungguh. Sebenarnya dalam keluarga, perempuan boleh memainkan peranan cukup besar dalam menjaga hubungan suami isteri. Bukan suami aja. Sebab perempuan ini kelebihan dia, insya-Allah hati dia lembut dan dia boleh masukkan sifat sabar dalam hati dia kuat. Dan kita tengok sejarah-sejarah orang-orang perempuan ramai yang kuat hati dia, sabar dan banyak mengharungi dugaan dan dia dapat selesaikan semua itu. Jadi perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana itu dalam hadis ini disebut sabar, maka kita kena faham, para ulama pernah berkata, man sabar zafar. Siapa yang bersabar maka dia akan berjaya insya-Allah. Jadi perempuan yang dirahmati Allah, mungkin kita berhenti seketika dan insya-Allah kita jumpa selepas ini. Dan kepada penonton di rumah, jangan pergi ke mana-mana. Insya-Allah kita berehat dan jumpa sekejap lagi. Wallahu a'lam.